Allah dengan roh tu jauh berjarak ke dekat bersentuh? Tak kan? Roh tu masih ada tak sekarang ni? Macam kalau masih ada, konsep yang sama tu, Allah tu tak dekat sampai bersentuh dengan roh, tidak pula jauh sampai berjarak dengan roh. Kalau menyentuh jasad pun sama juga. Allah tak dekat dengan jasad sampai tersentuh, Allah juga tidak jauh dengan jasad ni sampai tersentuh. Kaedah dia, nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Cuma kamu yang tak tengok. Dekat sangat Allah dengan kita ni. Jadi nak dapat makna dan hal dan rasa dekat tu, tak ada jalan lain kecuali fasad yang menceritakan kena kosongkan selain Allah dalam hati kita. Hak yang tu je. Jangan pula kosongkan hati, Allah duduk dalam hati pula. Masalah. Allah masuklah hati, mana Allah rasuk hati kita. Allah rasuk kan. Dah masuk dalam, dia merasuk lah. Dia bukan jenis merasuk. Dan dia bukan jenis jadi-jadi. Jangan adanya lain. Macam tu. Kenangan dan rasa kita nak macam tu. Inilah mutiara maksud yang cuba disampaikan oleh ulama berdasarkan anta'budallah ka'annaka tarah tu. Maknanya tak terhijab langsung Allah dengan segala yang ada ni. Kerana yang dikosak dari amal itu hampir kepada Allah ni yang disebut allazina jahadu fina ni, dan ma'rifah akan Allah, iaitu sungguhnya telah hasil ya ni iza futiha laka wijhatun minat ta'arufi fala tubali maha in qalla amaluka. Berdasarkan yang dikosak kita, yang kuat hasrat hati kita hanya kepada Allah, kerana Allah. Maka bila kerana Allah, tiadalah suatu pun yang berbuat kecuali Allah, yang menghendak kecuali Allah, yang berbekas kecuali Allah. Tiadalah ada bersama sesuatu dengan wujud Allah, kerana Allah ada Allah, wala syai'a ma'ahu, tak ada sertanya Allah akan ada yang lain. Wal'an kama kana alaih, sekarang pun Allah tetap esa berwujudnya. Lalu orang tanya, bagaimana wujud makhluk ni, sisi pandang ahlillah ni, sisi pandang ahlillah ni? Maka jawab ahlillah, wujud makhluk ni umpama kabus yang kamu lihat, hakikatnya nanti akan tiada. Umpama wujud yang banyak, tapi hakikatnya satu saja. Umpama bayang-bayang tu, nampak besarnya bayang atas sungai tu, lalulah kita dengan sampan tanpa ada halangan pun, tanpa mengganggu laluan sampan pun. Macam-macam bayang-bayang, pokok nyok pun ada, pokok balak pun ada, pokok nipah pun ada. Ada tak menghalang sampan kita teratuk-teratuk? Tak ada kan? Tenang, nampak, tapi tidak ada apa yang mengganggu dengan rasa pada apa, dengan menghalang laluan sampan tu. Lalulah hidup ni, kita jalanilah hidup ni, tetapi penuh pengesaan esa wujud Allah macam tu. Di bayang-bayang pun nak kena faham juga. Takkanlah Tuhan ada bayang. Bukan lagu tu nah. Yang tu pun kena faham juga. Gitu kan. Salah faham masalah. Gitu kan. Kita ni makhluk ni macam bayang-bayang dah, duk fikir pula Tuhan ni berjisim kan dia. Matahari mana pula suluh dia kan. Tak mau faham lagu tu lah. Nak kata hakikat wujud makhluk ni begitu. Maka mungkin wujudnya dipanggil tajalli, nyata wujud Allah tu. Kita ni macam mimpi je ni, mimpi dah. Nabi pun kata mimpi. An-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia ni ramai dalam keadaan lena yang dipenuhi dengan mimpi-mimpi. Idza matu, bila mereka mati, intabahu, jagalah haki. Bila mati saja nyatalah, zahirlah sebenarnya apa. Ada kereta sungguh,
ada rumah sungguh, ada semua sungguh-sungguh lah. Jaga-jaga semua tak ada. Tadi sungguh dah tu, memang sungguh pun. Ulang ada rimau, naga pun terkeluar. Ada sungguh. Sungguh dalam alam mimpi. Keluar, hakikatnya tetap mimpi. Macam tu lah. Jadi cepatlah jaga. Dalam bahasa lain, mutu qabla an tamutu. Matilah cepat sebelum kamu mati. Supaya jaga cepat. Nak mati apa, duk hidup juga. Dah, mutu qabla an tamutu, mati dari kamu sebelum kamu mati. Dia suruh mati dulu. Man arafa nafsahu, siapa yang kenal dirinya, tidaklah bergerak kecuali digerakkan Allah. Diri dia tak ada upaya. Tidaklah berkehendak kecuali kehendak Allah. Tidaklah yang terjadi kecuali dengan takdir Allah. Tidaklah yang apa ni berlaku dengan takluk kudrat Allah. Tidaklah dari makhluk sikit pun. Macam tu. Jadi bila kita tengok dia kita ni tadi macam mati dah lah kan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bila dia tengok diri dia ni begitu hakikatnya, makanya hidup Allah, yang berkuasa Allah, yang berkehendak Allah, yang mengatur Allah, yang mentadbir Allah. Allah lah Tuhan dan dia juga mengatur. Allah lah Tuhan, dia juga menjadikan sesuatu. Allah lah Tuhan, dia lah yang bagi makan, dialah yang bagi hirup udara. Takkan mati kita, alam mati yang hidup Allah. Iza arafa rabbahu, bila kamu dah kenal Allah, sebenar-benar mati tu apa? Fasadal jasad. Ada orang mati kata, aku ni nak mati ni, aku berasa aku mati dah ni. Kalau dia kata lagu tu, dia tak mati lagi lah tu. Mana habis terus lah. Fasadal jasad, binasa dalam perasaan dia, dalam pandangan dia, dalam lintasan dia selain Allah, sampailah kepada hal yang lagu tu. Yang ni kita nak cerita, tapi bila dah sampai kepada tujuan cerita dia, wahdahlah Allah, esalah Allah, kembali kepada Allah Ta'ala antara sifatnya wahdaniyat. Nah, yang tu. Baik. Ketahui olehmu bahawasanya amal yang dikehendaki di sini, yang diperolehnya di sini-sini ni, sini yang dalam kalam Ibn Atha'illah tu walaupun sedikit tu. Ketahui olehmu bahawasanya amal yang dikehendaki di sini, yang diperoleh sedikit dan banyak itu amal yang sunat dua. Kerana ialah yang jadi sebab bagi terangkat darajat, dan tiada amal yang fardu. Pasal apa? Ini mesti Tuan Husin bertemu dengan orang tak semayang. Pengarang ni kan orang kita. Kan hari ni kan kita jumpa dengan rambut bersimpul-simpul, cerita pasal Tuhan, pakai seluar pendek gila. Mana boleh lagu tu? Dia tak boleh. Dia dah sejauh mana seorang tu ahli hakikat, sejauh mana seorang tu ahli Allah. Kalau kita tanya, nak kenal, masuk dalam soalan tu nak kenal yang orang hakikat sebenarnya macam mana, yang ahli Allah sebenarnya macam mana, dah pun difatwakan lah oleh Imam Malik dah. Orang yang berfiqah tanpa tasawuf, man tafaqaha bila tasawafa tafasaqa, wa man tasawafa bila tafaqa tazandaqa. Last kali, wa man jumi'a, orang yang mengumpul keduanya ni, faqat tahaqqaqa, sejauh mana orang yang ahlilah, sejauh mana ketaatan zahirnya dan sejauh mana lenyapnya makhluk dalam hati dia hanya ada Allah. Kombinasi dua ni, itulah sebenarnya orang yang sebenar. Maka orang ni disebut kunu ma'as sadiqin. Kita kena cari orang ni, duduk dengan dia. Sebab ada perintah kunu ma'as sadiqin. Nas ni yang diambil oleh ahli tarikat ni, nak bersama dengan mursyid.
Sebab mursyid itu dianggap sadiqin, diletakkan sebagai makam sadiqin, maka murid tak boleh jauh dengan mursyid ni. Kunu ma'as sadiqin, hendaklah kamu sentiasa dengan orang yang benar. Orang yang benar zahirnya, orang yang benar batinnya. Kemudian yang kata amal sedikit ni, nilai dia bukan semayang 5 waktu, dia buat 4 je. Hak yang tu tak ada kompromi lah. Dia kena buat terus 5 waktu, jangan duduk selebih pula. Yang sunat-sunat ni nya. Walaupun sedikit zikir je, walaupun sedikit selawat je, jangan duk kira. Tapi kalau dapat juga dengan amal fardu yang tak sempurna, dengan larangan tinggal tak sempurna, harus diragui. Hanya ni harus diragui. Tak ada fatwa tentang tu. Yang dia sungguh-sungguh, orangnya sungguh-sungguh. Tak ada fatwa tentang tu. Boleh dia nak tak buat, tapi akal dia Allah kata boleh. Tapi kalau fardu dia tinggal dan dia dapat pembukaan yang macam ni, harus diragui. Kita kalau jumpa orang ni, kita kena tinggal. Lebih baik kita tinggal, jangan bersama dengan dia. Sebab tak ada fatwa, tidak tahaqqaq. Tak sebenar orang ni. Mungkin dia baru dalam hal dia apa semua, dia belum layak lagi untuk disebut sadiqin. Kalau tak benar zahir dia dan batin dia, jaga-jaga. Habis kalau kata fiqh ada okey, tetapi tasawuf dia tak okey, pun tidak tahaqqaq juga, kata Imam Malik. Mengarut. Fiqh ada tu setinggi langit, tasawuf tak ada langsung, kena lari juga. Kalau tak, kita ni dimusuh Tuhan. Ketika ada tu fiqh hancur, tasawuf dah okey, pun kena lari juga. Kalau tak, kita dimusuh Tuhan. Tak termasuk dalam sadiqin. Bukanlah sampai dia ahli mufti tu cukuplah sah ibadat. Jadi ilmu yang kita wajib tuntut ni, macam berdasarkan hadis talabul ilmi faridah tu, tengok balik seleksi pandangan Imam Al-Ghazali, ilmu apa, ilmu yang kita hadapi. Contohlah ni, kita tak ada duit. Bila kita tak ada duit, tak salah belajar ilmu zakat, pasal tak masuk lagi hal tu. Belajar ilmu lain. Dah tak ada duit, tak ada duit, tak salah belajar haji. Buat apa nak belajar haji? Tak fardu masa tu kepada kita. Contoh, sebab kita nak pergi haji kena ada duit, betul tak? Okey, ada duit